Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan rakan sekumpulan ingin melaporkan mengenai isu yang hangat dan tidak lalai lagi dalam masyarakat, iaitu isu penderaan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Penderaan berasal daripada perkataan dera sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Ianya bermaksud menyeksa, menghukum. Justeru, penderaan didefinisikan sebagai suatu bentuk penyeksaan, pencabulan atau pelanggaran terhadap hak seseorang individu secara khususnya dan masyarakat secara umumnya. Terdapat 4 kategori penderaan yang boleh diklasifikasikan, iaitu fizikal, emosional, seksual dan pengabaian. Kita sedia maklum bahawa penderaan ini mampu mengundang kepada kecederaan, kecacatan dan kematian. Namun masih ada segelintir daripada masyarakat yang tidak berhati perut melakukan penyiksaan terhadap individu yang lain. Bersama saya Nur Husna Izzah binti Razali. Saya ingin menjelaskan tentang penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak ialah satu perbuatan yang zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Perkara ini ditakrifkan kepada mereka yang berusia kurang dari 18 tahun ke bawah. Terdapat 3 jenis penderaan kanak-kanak. Antaranya ialah fizikal, emosi dan seksual. Penderaan kanak-kanak dari segi fizikal ialah seperti mereka memukul, menendang atau memberi kesan luka kepada kanak-kanak tersebut. Seterusnya, penderaan kanak-kanak dari segi emosi ialah mereka mengurung, menengking atau tidak memberi kesempatan kepada kanak-kanak tersebut untuk meluahkan apa yang mereka rasa. Dan seterusnya ialah penderaan kanak-kanak dari segi seksual, iaitu mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada kanak-kanak tersebut serta mendera mereka. Terdapat beberapa kes yang telah berlaku yang telah membuktikan wujudnya penderaan kanak-kanak. Antaranya ialah kes pertama, iaitu berlaku beberapa bulan lepas, ialah penderaan terhadap kanak-kanak yang bernama Bella yang berusia 13 tahun. Bella merupakan seorang kanak-kanak orang kurang upaya. Bella telah pun diseksa di sebuah rumah kebajikan yang dikenali sebagai rumah bonda. Suspek yang mendera Bella yang bernama Siti Bainun telah pun disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan, iaitu dengan sengaja mendatangkan kecederaan, dan Seksyen 506 Kanun Kesesaan, iaitu melakukan ugutan jenayah. Kes seterusnya ialah terdapat satu kes penderaan kanak-kanak di Batu Pahat, Johor. Seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 4 tahun telah meninggal dunia kerana telah didera dengan kejam oleh pengasuhnya yang berumur 33 tahun serta suaminya yang berumur 41 tahun. Selain penderaan terhadap kanak-kanak perempuan itu, turut berlakunya penderaan terhadap abang mangsa yang berusia 6 tahun yang telah pun dipukul sehingga lebam dan luka parah. Kes tersebut telah pun disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana telah pun membunuh dan Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 200 kerana mendera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini bersama saya Nur Adila Syahida dalam berita terkini. Masih ramai di antara kita yang tidak tahu dan tidak peka berkenaan kes buli yang berlaku dalam negara kita sendiri. Namun, tahukah anda bahawa kes buli ini sebenarnya dikategorikan di bawah jenayah penderaan? Hal ini kerana kebiasaannya kes buli melibatkan penderaan secara fizikal ataupun emosional terhadap mangsa. Seperti anda sudah sedia maklum, penderaan dikategorikan kepada beberapa kategori. Namun, pada kali ini bakal saya ulaskan dengan lebih lanjut tentang penderaan terhadap pelajar ataupun lebih terkenal sebagai kes buli dalam kalangan pelajar. Kebiasaannya, jenayah penderaan dalam kalangan pelajar dibahagikan kepada 2, iaitu sama ada berlaku dalam kalangan pelajar sendiri di mana pelakunya merupakan pelajar dan mangsa juga merupakan pelajar. Namun boleh juga dibahagikan kepada lagi satu bahagian, iaitu apabila pelakunya merupakan guru ataupun staf yang bekerja di sekolah dan mangsa merupakan pelajar. Hal ini kerana kebiasaannya mangsa kepada jenayah penderaan terhadap pelajar berusia dalam lingkungan 5 hingga 20 tahun, sama ada kanak-kanak, dewasa atau remaja yang masih bersekolah. Topik yang telah saya ulaskan sebentar tadi boleh dikaitkan dengan salah satu kejadian yang telah menggemparkan negara kita pada baru-baru ini. Hal ini demikian kerana kematian salah seorang pelajar UPNM dikenali sebagai Zul Farhan akibat didera atau diseksa oleh 6 orang sahabat mangsa menggunakan setrika panas yang meninggalkan 90
kesan tekapan pada badan mangsa. Menurut keterangan para pelaku, mereka mendakwa bahawa mereka hanya melakukan tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Hal ini kerana telah terjadinya kes kecurian komputer riba salah seorang sahabat yang kemudiannya dikatakan bahawa Zul Farhan merupakan pencuri tersebut. Walau bagaimanapun, menurut keterangan mahkamah dan saksi, Zul Farhan bukan pelakunya. Hal ini telah menyebabkan kemarahan rakyat Malaysia akibat ketidakadilan terhadap Zul Farhan dan keganasan yang telah dikenakan terhadap beliau yang sehingga menyebabkan kematian beliau. Setelah pembicaraan, pelaku-pelaku tersebut telah dijatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun. Sekian sahaja isu tentang penderaan dalam kalangan pelajar daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ili dan Mira dalam Berita Terkini. Kes penderaan kini semakin menjadi-jadi, bukan sahaja dalam kalangan kanak-kanak, malah juga berlaku dalam kalangan golongan dewasa, terutamanya ibu bapa. Mengikut The American Psychological Association, penderaan ibu bapa boleh didefinisikan sebagai dera dan pengabaian, iaitu suatu perbuatan zalim yang boleh menyebabkan kecederaan kepada ibu bapa dari segi mental, fizikal maupun emosi. Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Magistratis atas pertuduhan membunuh kedua ibu bapa kandungnya 4 Oktober lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan yang direkodkan daripada Ahmad Hafizuddin Muhammad, 31 tahun, kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tuduh didakwa mengikut Seksyen 302 kerana kesesaan yang boleh membawa hukuman mati mandatori jika disabit kesalahan. Pada prosiding berkenaan, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Muhairi Muhammad Noh memohon tertuduh dibawa ke hospital untuk menjalani pemeriksaan psikiatri bagi penilaian kesihatan mentalnya. Hakim Siti Aisyah membenarkan tertuduh untuk dihantar ke Hospital Permai di Johor bagi pemeriksaan. 11 November ditetapkan untuk sebutan semula kes. Seterusnya, berita mengenai keganasan rumah tangga yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kuasa dalam perhubungan intim di antara seorang individu, biasanya lelaki, cuba untuk mengawal dan mendominasi pasangannya, biasanya wanita. Namun begitu, mangsa boleh menjadi isteri ataupun suami. Kuala Lumpur 4 Mei, sebanyak 902 kes keganasan rumah tangga dilaporkan dalam tempoh Januari hingga April tahun ini. Dengan peningkatan didorong pelbagai faktor, khususnya implikasi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa sejak tahun lalu. Satu kes dilaporkan berlaku terhadap seorang suri rumah berusia 36 tahun merupakan mangsa penderaan fizikal dan seksual oleh suaminya sendiri akibat daripada tekanan kerja. Mangsa bertahan selama 7 tahun dengan sikap suaminya. Menurut mangsa, tekanan dan masalah yang semakin bertambah ketika PKP menyebabkan suaminya bersikap lebih agresif setiap hari, termasuk memukul dirinya dan anak mereka. Johor Bahru 4 Mei, seorang penjawat awam berusia 43 tahun yang bertugas di sebuah jabatan kerajaan di negeri ini dilaporkan dikejarkan ke Hospital Sultanah Aminah HSA di sini selepas dipercayai dicederakan suaminya pada 4 Mei lalu. Mangsa dipukul oleh suaminya sehingga koma. Mangsa yang sedang hamil 4 minggu parah di kepala dan tengkoraknya terpaksa dibuang akibat pendarahan selain rahang, tulang belakang seterusuknya retak. Disyaki dipukul suami sendiri. Gerakan Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Johor Bahru Selatan sedang giat dijalankan untuk mencari lelaki terbabit dan saksi yang terlibat bagi membantu siasatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya kembali Ili dan Mira dalam Berita Terkini. Kes penderaan dalam kalangan warga emas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mengikut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, warga emas boleh ditarifkan sebagai individu yang berusia 60 tahun ke atas. Mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia pula, penderaan warga emas boleh didefinisikan sebagai perbuatan zalim yang boleh menyebabkan kesengsaraan dan bahaya terhadap individu yang berusia lanjut usia, yang boleh terjadi dalam sebarang perhubungan yang berdasarkan kepercayaan ataupun antara individu yang tidak dikenali. Kes Syatia Rashid 27 tahun didakwa membunuh warga emas berusia 85 tahun di sebuah rumah di Kampung Tasik Tambahan pada 19 September lalu.
Bagi kes berkenaan, tidak ada pengakuan yang direkodkan meliputan kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Manakala bagi dakwaan merogol dan melakukan seks luar babinya terhadap mangsa, tertuduh mengaku tidak bersalah. Pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan berasingan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Nur Hazani Hamzah. Kedua-dua perbuatan tersebut didakwa dilakukan pada tarikh, masa dan tempat yang sama. Mahkamah menetapkan 18 September untuk sebutan semula kes. Kembali lagi bersama saya Nur Husnaiza binti Razali. Terdapat beberapa punca penderaan. Antaranya ialah penyalahgunaan kuasa dalam hubungan intim di antara seorang individu. Seperti seseorang individu itu cuba untuk mengawal dan mendominasi pasangannya. Hal ini boleh menyebabkan runtuhnya keharmonian dalam keluarga. Yang kedua ialah kesempitan hidup yang dihadapi atau lebih dikenali sebagai isu kewangan. Hal ini kerana berlakunya perebutan kuasa dan harta di antara ibu bapa yang menyebabkan pergaduhan yang besar melibatkan kecederaan terhadap kanak-kanak. Yang ketiga ialah pengalaman pahit dan sejarah hitam ibu bapa. Perkara ini kerana mereka terbawa kenangan mereka sewaktu kecil kerana didera oleh ibu bapa mereka dan menyebabkan mereka melepaskan perkara tersebut kepada anak mereka. Seterusnya ialah kurang pendidikan agama. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengawal kemarahan dan melepaskan kemarahan tersebut kepada anak-anak mereka atau orang sekeliling. Kembali lagi bersama saya Nur Adilah Syahidah dalam berita terkini. Kini akan saya ulaskan tentang kesan-kesan yang berlaku akibat daripada kes penderaan sama ada dalam kalangan kanak-kanak, pelajar, ibu bapa, rumah tangga ataupun warga emas. Kesan yang pertama ialah runtuhnya keharmonian dalam keluarga. Hal ini kerana berlakunya abusive cycle dalam keluarga tersebut di mana mangsa merasakan diri mereka sebagai beban terhadap keluarga mereka sendiri. Kesan yang seterusnya ialah menyebabkan masalah kesihatan dalam kalangan ibu bapa. Hal ini kerana mangsa kebiasaannya dipukul jika berlakunya penderaan secara fizikal yang menyebabkan mereka sakit yang berterusan. Yang seterusnya pula ialah berlakunya peningkatan dalam jumlah golongan gelandangan. Kemudian emosi anak-anak terganggu. Hal ini disebabkan oleh tekanan daripada penderaan rumah tangga yang berlaku dalam hidup mereka. Dan kesan yang terakhir ialah kanak-kanak tercedera. Hal ini terjadi kebiasaannya disebabkan pukulan, tamparan dan sebagainya terhadap mangsa ataupun kanak-kanak tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Menurut rujukan dan kajian yang telah dilakukan, didapati bahawa isu penderaan dalam Malaysia adalah salah satu isu yang telah menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Suka untuk kami ingatkan bahawa sebarang bentuk penderaan terutamanya fizikal bakal dikenakan undang-undang yang setimpal, sama ada saman dengan nilai yang tinggi ataupun dipenjara selama beberapa tahun. Justru, ayolah bersama hentikan penderaan untuk keharmonian masyarakat dan negara. Sekian untuk laporan berita hari ini.